Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Bismillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Secara sendirian dengan 27 darjat. 27 kelebihan bagi orang yang dirikan sembahyang fardu secara berjemaah berbanding solat yang ditunaikan secara bersendirian. Ulama sebut bila disebutkan angka 27 tu, dia adalah 27 macam bilangan yang kita kira. Nak kabarkan kepada kita bahawa solat yang ditunaikan secara berjemaah lebih besar ganjaran dia berbanding satu secara bersendirian. Dan ini merupakan nikmat dan kelebihan yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Bagi orang yang tak rebut peluang ini, di mana saja dia berada, di mana saja dia tinggal, kan, dia tetap kena tunaikan sembahyang fardu. Sebab itu satu kewajipan dan satu tuntutan kepada dia. Dia tinggalkan solat fardu, maka itu dosa besar kepada dia. Dalam kita, antara dosa-dosa besar adalah dosa meninggalkan solat. Tapi macam mana dia laksanakan solat itu, kan, ganjarannya berbeza di sisi Allah Subhanahu. Maka kita ambillah peluang, tuan-tuan, jaga solat kita supaya kita tunaikan sembahyang pada tempat yang mana azan telah dilaungkan, pada awal waktu, pada waktunya, mengejarkan kelebihan yang ada pada solat berjemaah. Bukan saja solat berjemaah tu lebih besar pahala dia, tapi Nabi sebut dalam banyak hadis, satu orang perbaiki wuduk dia di rumah, kemudian datang ke masjid, setiap langkah yang dilangkah akan ditingkatkan satu darjat dan dihapuskan satu dosa. Kelebihan bagi orang yang mendirikan solat, sempurnakan wuduk. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, kalaulah satu orang tu tahu akan kelebihan solat malam, solat isyak, solat subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya walaupun dalam keadaan merangkak. Kenapa walaupun dalam keadaan merangkak pun orang ni datang? Sebab dia nampak kelebihan yang ada pada solat malam tersebut. Tapi Allah tak zahirkan. Kalau kita lah, tuan-tuan, maghrib ni kita dizahirkan solat jemaah 27 kelebihan, yang kita contohlah macam RM27, tuan-tuan. Lepas tuan-tuan bagi salam tu, selaklah sejadah masing-masing, ada RM27 bawah tu. Agak-agak, tuan-tuan, bukan tepi ni je tuan-tuan kena tambah, yang tingkat atas pun kena tambah agak. RM27, tuan-tuan, duduk rumah tak dapat apa, RM1 je, kan? Maka orang akan datang sebab kelebihan yang ada pada solat berjemaah. Jadi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ni pemain simpanan, tuan-tuan, kan? Pengusi panggil, bila ada kosong kita datanglah. Tak ada kosong, saya cakap tak ada kosong, tapi dia marah juga, tuan-tuan. Jadi saya nak ambil satu hadis pada malam ini, dan hadis ni berkenaan dengan kejadian manusia dan kesudahan dia, kan? Dalam Al-Quran Allah SWT sebut macam mana manusia itu dijadikan, dan dalam hadis Nabi SAW juga, Nabi telah nyatakan bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dan proses kejadian manusia itu. Maksudnya kita semua ni melalui proses tersebut, tak ada orang terkecuali melalui proses ini. An-Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfahu fir ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi
wa syaqiyun aw sa'id. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kita biasa dengar Abdullah bin Mas'ud ni, satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat sebut ketika kecil dia ni mengembala kambing satu ketua daripada kalangan puak Quraisy. Kan, Utbah nama dia, kan? Jadi dia bawalah setiap petang kepada tempat gembalaan kambing. Jadi satu hari, satu ketika dia nampak dua orang lelaki datang ke tempat gembalaan Abdullah bin Mas'ud ni. Dan dua orang lelaki ni minta kepada Abdullah bin Mas'ud susu daripada kambing yang dia jaga. Kedua lelaki ni adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengelakkan diri lari bila ditindas oleh musyrikin Mekah. Dia minta sikit susu daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tak bagi. Dia kata, aku diamanahkan oleh Tuhan aku untuk jaga kambing ini, dan aku tak akan bagi walaupun setitik susu. Dia tak kenal lagi kan, budak-budak lagi. Maka Nabi minta ada satu ekor kambing yang tak ada susu. Dia kata, ambil lah. Maka Nabi telah usap perut kambing tersebut sehingga kembang, sehingga besar dan mengeluarkan susu. Maka diminum oleh Nabi SAW dan juga Abu Bakar. Abdullah bin Mas'ud tengok, budak-budak lagi kan. Dan akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia antara orang yang menjadi paling rekat dengan Nabi SAW, menyediakan segala kelengkapan Nabi SAW. Nabi nak tidur, sediakan selipar terompah Nabi SAW, sediakan air untuk Nabi wuduk dan sebagainya. Menjadi khidmat kepada Nabi SAW. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud antara orang yang fasih dan lancar dari sudut bacaan Al-Quran dia. Nabi sebut, kalau kamu nak dengar bacaan seperti mana yang diturunkan kepada aku, maka dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kan? Bacaan yang paling mirip seperti mana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika di Mekah, Nabi telah sebutkan orang-orang musyrikin ni tak pernah dengar ayat-ayat Al-Quran. Kan? Siapa yang boleh nak bacakan pada mereka, maka dia volunteer. Dia kata, aku boleh bacakan Al-Quran kepada penduduk Mekah. Maka dia pergi ke Kaabah, tuan-tuan. Puak musyrikin ni ada di sekeliling Kaabah. Maka dia bacalah ayat-ayat Al-Quran. Maka dengarlah orang-orang kafir ni kan, orang-orang Quraisy ni, siapa yang baca ajaran yang dibawa oleh Muhammad ni. Maka datang mereka pukul Abdullah bin Mas'ud sehingga lembik. Maka dia kembali kepada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, kan, kami dah bagi tahu dah, jangan. Kan? Dia kata, kalau kau nak, esok aku akan bacakan lagi. Begitulah Abdullah bin Mas'ud. Kalau hadis disebutkan Abdullah, ada beberapa Abdullah. Antaranya ni Abdullah bin Mas'ud, antaranya Abdullah bin Abbas, antaranya Abdullah bin Umar, kan? Tapi yang paling usia tua dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas budak-budak lagi, ketika mana Nabi berhijrah di Madinah, masih kanak-kanak lagi. Baik. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah telah ceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi SAW adalah
satu orang yang benar lagi ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiq al-masduq. Bukan saja Nabi ni satu orang yang benar, tak menipu dan tak bohong, tetapi orang juga membenarkan Muhammad. Hatta satu orang Quraisy pun membenarkan dia, Muhammad adalah satu orang yang benar. Kan? Susah kita tuan-tuan. Kita dengan kawan-kawan kita pun kata dia ni kalau cakap 10, 11 tak boleh percaya. Lebih menipu dia kan. Walaupun kita cakap benar. Kan? Nabi SAW Shadiq al-Masduq. Satu orang yang benar, dan orang lain juga membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Inna ahadakum, sesungguhnya setiap daripada kamu, yujma'u khalquhu, telah dihimpunkan kejadiannya, fi batni ummihi, dalam perut ibu dia, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfah, sebagai setitis mani. Kan? Setiap kita, kejadian kita dihimpunkan dalam rahim ibu kita sebagai nutfah dalam tempoh 40 hari. Kata Nabi SAW. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia menjadi seketul daging. Kemudian dia menjadi seketul darah mithla dhalik, dalam tempoh tersebut, dalam tempoh yang sama juga. Maksudnya dalam tempoh 40 hari juga. Selepas daripada 40 hari air mani itu pada rahim ibu. Kemudian Nabi sebut summa yakunu alaqatan mithla dhalik, dan jadi seketul darah dalam tempoh yang sama, yakni yang dalam tempoh 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, dan daripada seketul darah itu tadi menjadi seketul daging dalam tempoh yang sama juga, mithla dhalik, dalam tempoh 40 hari juga. Maksudnya daripada setiap air mani sehingga menjadi seketul daging, sehingga menjadi daging dalam tempoh 120 hari. Apabila telah sampai tempoh 120 hari, summa yursalu ilaihil malak, kemudian Nabi SAW sebut diutuskan kepada mereka, ilaihil malak, diutuskan kepadanya malaikat. Untuk apa? Fayang fawfir roh, supaya diperintahkan untuk meniupkan roh kepadanya. Dalam usia setelah 120 hari, maka Allah perintahkan malaikat untuk ditiupkan roh pada bayi tersebut, pada janin tersebut, ataupun pada daging yang diciptakan itu tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan apabila ditiupkan roh dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, lalu malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tulis 4 perkara, bikatbi rizkihi. Yang pertama rezeki dia, ditulis rezeki dia, ditetapkan rezeki dia. Wa ajalihi, kematian dia. Wa amalihi, kehidupan amalan dia, perilaku dia. Syakiyun aw sa'id, dan sama ada dia syurga, dia bahagia atau dia mendapat kecelakaan. Fa wallahi alladhi, dan kata Nabi SAW, maka sesungguhnya di kalangan kamu la ilaha ghairuh, inna ahadakum, maka sesungguhnya di kalangan kamu ada yang beramal dengan amalan ahli syurga. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya daripada kalangan kamu ada yang akan beramal dengan amalan ahli syurga. Dalam kehidupan dia beramal seperti amalan ahli syurga. Maksudnya kehidupan dia dalam satu kehidupan satu orang yang baik, beramal seperti amalan ahli syurga. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga dia di antara, tidak ada di antaranya dengan syurga kecuali sehasta, kata Nabi SAW. Maksudnya orang ni dekat dan hampir dengan syurga disebabkan amalan dalam kehidupan dia beramal seperti mana amalan ahli syurga. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka kitab telah mendahulinya. Kitab mana? Yang tadi, yang dicatatkan 4 perkara tadi. Maksudnya dalam kehidupan orang tu
atas muka bumi ni dia beramal dengan amalan ahli syurga, baik orang ni kan, dan sehingga dia dengan syurga Nabi sebut illa dhira' kan, sehasta, hampir sangat. Tapi fayasbiqu alaihi kitab, tapi kitab dah dahului orang ini, sebab Allah dah tentukan dalam rahim dia lagi, dalam rahim ibu dia lagi, ketika usia dia 4 bulan. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar, maka dalam akhir kehidupan dia telah beramal dengan amalan ahli neraka kan, fayadkhuluha, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab apa? Ni kitab dah mendahului dia kan? Segala ketentuan Allah dah tentukan ketika dia dalam rahim ibu dia lagi. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada daripada kalangan kamu, la ya'malu bi'amali ahli an-nar, telah beramal dengan amalan ahli neraka. Maksudnya semua kejahatan telah dilakukan. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga dia dengan neraka ni hampir sangat, ibaratkan sehasta. Fayamalu bi'amali ahli al-jannah, maka pada akhir kehidupan dia telah beramal dengan amalan ahli syurga kan, fayadkhuluha, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sebab apa? Kitab dah ditentukan pada orang tersebut kan? Akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga, walaupun dalam kehidupan dia beramal seperti amalan ahli neraka dan kejahatan yang dibuat akhir kehidupan dia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, innama al-a'malu bil khawatim kan, sesungguhnya amalan itu dikira pada penghujung dia. Pada penghujung kita tak tahu tuan-tuan kan, adakah kita akan beramal seperti amalan ahli syurga dan mati dalam keadaan amalan ahli syurga, dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa begitulah kejadian manusia, seperti mana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran juga Allah nyatakan, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj, wahai manusia, sekiranya kamu menaruh syak ataupun ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk kan, manusia ni ragu-ragu macam mana Allah boleh bangkitkan manusia setelah daripada kematian mereka kan, dah hancur dah, macam mana Allah boleh ciptakan manusia boleh bangkitkan semula kan, ketika mana dia dah mati dalam kubur boleh bangkitkan pada yaumul mahsyar. Sedangkan Allah boleh ciptakan manusia daripada tiada kepada ada, apatah lagi dah ada, mati dan dihidupkan balik pada contoh yang dah ada tadi. Tuan-tuan kita kalau nak bawa kereta ni tuan-tuan, sekarang ni mungkin senang lah, pasal ada contoh-contoh kereta yang lain kan, kita boleh tiru macam ni bentuk dia, tayar mesti kat bawah, kalau tayar kat atas pening kepala kan. Tapi orang dulu-dulu mula-mula nak bawa kereta dia jadi pening kan, tak ada contoh daripada awal. Maka tak ada masalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangkitkan manusia dalam keadaan manusia tu dah ada, kemudian mati dan dibangkitkan semula. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh hidupkan manusia ketika mana manusia tu tak ada lagi kan, tak ada contoh manusia itu ada dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia itu ragu-ragu, maka perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia, kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air benih, yakni air mani, kemudian dari sebuku darah menjadi sebuku darah beku kan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu fi qararin makin summa khalaqnan nutfah 'alaqatan fa khalaqnal mudghata fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia daripada pati yang berasal daripada tanah, kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh pada satu rahim satu orang ibu. Kemudian kami ciptakan air mani itu menjadi sebuku darah
Lalu kami ciptakan daripada darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami balut daging-daging itu dengan, kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Fakasawna al-idhama lahma, kan? Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Maka setelah sempurna kejadian, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta, kan? Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana manusia itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada pula teori manusia tu daripada buruk, kan, besar sikit, diri jadi manusia. Kan kita tahya tak tidak dengan ragu-ragu, kan. Yang orang yang kata tu dia lah tu dia, tuan-tuan. Asal daripada buruk jadi orang agak, ha? Kemudian bila Allah SWT dah sebutkan penciptaan Allah SWT, 4 bulan dalam tempoh tersebut, fayanfahu fir ruh, diperintahkan malaikat untuk tiupkan roh. Jadi roh ni, tuan-tuan, ulama sepakat mengatakan bahawa berlakunya tiupan roh kepada janin adalah setelah berlalunya 120 hari. Maksudnya dalam tempoh setelah kejadian manusia, dalam tempoh 120 hari, iaitu selepas sempurna 4 bulan dan masuk bulan kelima, kan? Ini kewujudan janin dapat diketahui dengan penyaksian penglihatan, kan? Adanya pergerakan dan sebagainya lah. Sebab dah ada pergerakan, fayanfahu fir ruh, maka dia ada pergerakan setelah ditiupkan roh. Maka oleh itu segala hukum hakam disandarkan kepada hukum istilhaq dan menjadi kewajipan untuk memberi ataupun menyertakan nafkah. Hukum hakam ini sabit kerana janin itu diyakini wujudnya hasil daripada pergerakan yang dirasa, kan? Oleh kerana itu hikmah iddah perempuan yang kematian suaminya iaitu 4 bulan 10 hari, kan? Dia panggil ihdad, tempoh berkabung. Untuk apa? Untuk pastikan rahim perempuan itu betul-betul suci daripada suami yang terdahulu, kan, dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Baik. Roh ialah nyawa yang menghidupkan manusia. Ia adalah daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT sebut, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh, kan, macam mana roh? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qulir ruh min amri rabbi. Roh itu adalah perkara ataupun urusan Tuhanku. Nabi minta, kan, orang yang tanya kepada Nabi SAW, qulir ruh min amri rabbi, katakan pada mereka roh adalah urusan Tuhan aku. Kan? Dan kamu tidak diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja. Maksudnya, tuan-tuan, dalam ayat ni ulama sebut Allah SWT tak minta untuk pertikaikan bagaimana roh itu dijadikan dan bagaimana keadaan roh itu. Sebab manusia ni sifat dia tak mampu untuk fikir luar daripada jangkauan akal dia, kan, daripada mata kasar dia. Tapi Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, roh itu ialah satu jisim seni yang mengalir dan menyerap dalam tubuh badan manusia sebagaimana air menyerap dalam dahan yang hijau, kan? Maksudnya dalam dahan tersebut ada air tapi kita tak nampak mana air dia tu. Begitulah dalam keadaan roh yang diumpamakan oleh, kan, Imam An-Nawawi. Maka ada ulama sebutkan bahawa roh ni ada 2 keadaan, kan, iaitu adakah semua benda yang hidup itu ada roh, kan? Adakah semua benda hidup ada roh, kan? Persoalan yang ditimbulkan. Jadi bila semua benda hidup ada roh, kita katakan maka pokok juga hidup, kan? Adakah pokok itu juga ada roh, kan? Manusia ada roh, hidup juga. Kan? Sebab itu disebutkan bahawa makhluk yang ada roh adalah makhluk yang buat pergerakan berdasarkan pada akal fikiran dia. Maksudnya bergerak satu-satu perkara tersebut disebabkan akal fikiran dia. Dia tentukan pergerakan dia. Kita katakan manusia ni, saya nak minum, saya nak bergerak, kita tentukan, tuan-tuan, betul tak? Kita nak jalan laju ke, kita nak jalan perlahan ke, kita tentukan, betul tak? Maka itu ada roh.
Binatang begitu juga. Dia tentukan dia nak makan ke, dia nak buang air ke, dia nak berlari ke, dia nak melompat ke, dia tentukan. Maka dia ada roh. Tapi pokok tadi yang hidup, dia bangun dia hidup, dia tumbuh besar, adakah dia tentukan diri dia sendiri atau manusia yang bantu dia siram air? Kan? Maka dia dalam keadaan itu dia tak ada roh. Dia hidup tapi tak ada roh. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, manusia ada roh tak? Kita ada roh. Kan? Sebab sebut tadi, bila kita gerak atas diri kita. Tapi dalam keadaan kita tidur, kita bergerak tuan-tuan. Kita bergerak, kan? Kita pusing kanan, pusing kiri, kan? Kaki kita atas kepala bini kita, contohlah, kan? Ada pergerakan. Tapi adakah itu ditentukan oleh diri kita? Tak, kan? Betul tak? Tak ditentukan. Maka sebab tu disebutkan ketika tidur roh keluar. Sebab tu kita doa dalam tidur, kita sebutkan apa ni? Allahumma bismika ahya wa amut, ataupun bismika Allahumma ahya wa amut, kan? Dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan ketika kita tidur tu. Maka ketika kita tidur, kita dimatikan, keluarlah roh kita. Kan tuan? Ada perbezaan, kan? Kehidupan, benda yang hidup yang ada roh, dan benda yang hidup yang tiada roh, kan? Satu-satu kehidupan yang bukan ditentukan oleh dirinya, maka dia tak ada roh. Pokok, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, berbanding manusia binatang yang tentukan pergerakan dia pada diri dia sendiri. Baik. Kemudian disebutkan fayanfahu fir roh, maka ditiupkan roh kepada janin itu tadi, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dicatatkan 4 perkara kepada bayi. Bikatibi rezeki dah ditentukan, kan? Kita ni risau tuan-tuan, rezeki kita keluar gelap pagi, balik malam, gelap pagi malam, kan? Tapi Allah dah tentukan rezeki kita tuan-tuan, kan? Allah dah tentukan rezeki kita. Kita kena usahalah, kan? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, saya biasalah uruskan kes orang kahwin dan sebagainya, cerai dan sebagainya lah, kan? Ada satu orang ni, dia pernah datang pada saya, dia pernah katakan bahawa dia ada masalah rumah tangga lah, bergaduh sebagainya. Dia kata, Ustaz, kami gaduh ni sebab kami tak ada anak. Dia kata, berapa lama dah kahwin? 10 tahun dah kahwin. 10 tahun dah kahwin. Lepas tu dia kata, antara punca tak ada anak ni sebab dia pernah merancang ketika kahwin dulu untuk tak nak ada anak 5 tahun. Tuan-tuan, dalam tempoh dia kahwin, dia tak nak ada anak 5 tahun. Sudah dah tahun ke-10 waktu dia jumpa saya tu, kan? Saya tanya kenapa, dia kata kami baru habis belajar, takut tak boleh bagi makan kepada anak, takut tak boleh sara anak dan sebagainya, kan? Kita katakan rezeki ni Allah dah tentukan anak. Anak tu Allah dah tentukan rezeki dia, kan? Kadang-kadang kita rasa susah tuan-tuan. Bila ada anak, ada kemungkinan kita dapat kerja, kan? Ada tak kemungkinan kita tumpang rezeki budak tu? Kalau ikut kita, mungkin kita tak ada rezeki, kan? Tapi bila dapat dia, kita dapat kerja, tambah gaji dan sebagainya, contoh, kan? Ada kemungkinan kita tumpang rezeki anak kita, sebab Allah dah tentukan rezeki dia. Sebab itu Allah templak musyrikin di Mekah dulu, ketika mana mereka ni bunuh anak lelaki mereka, bunuh anak-anak perempuan mereka, yang mana pada mereka itu menjadi satu bebanan berbanding lelaki yang boleh disuruh untuk bekerja dan sebagainya. Dan Allah SWT sebut, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, kan? Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kan? La taqtulu auladakum, janganlah kamu bunuh anak-anak kamu, khasyata imlaq, kerana takut akan kesempitan, kan? Dia takut sengsara, takut kesusahan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bagi makan rezeki kepada mereka ni dan juga kepada kamu, kan? Allah bagi rezeki pada budak tu, Allah juga bagi rezeki pada ayah dia, kan? Maka bikatibi rezeki dah tentukan, wa ajalihi, kematian dia. Begitu juga dengan kematian. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kan? Sampai ajal pasti akan mati.
Walaupunlah kita usaha untuk tak nak mati. Orang usaha untuk tak nak mati, tuan-tuan. Makan ubat tu, makan ubat ni, makan tu dan sebagainya. Kan, usaha kepada untuk elakkan kematian. Tapi Allah SWT sebut, Allah dah tentukan ajal satu-satu orang. Fi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Mukhallaq am ghairu mukhallaq, daripada janin tu tadi. Kan, sama ada dia diciptakan, dijadikan ataupun tak dijadikan. Maksudnya janin dalam perut tu tadi dilahirkan ataupun tak dilahirkan, dah ditentukan ketika usia dia 4 bulan lagi. Zakarun au untha, kan, lelaki atau perempuan pun ditentukan. Fi ayyi ardin tamut, kan, di bumi mana dia akan mati nanti. Lahir tak budak tu? Belum lahir lagi. Usia 4 bulan telah ditentukan semua perkara tersebut. Kemudian berkata bi rezeki wa ajali wa amalihi, kehidupan dia, kan, syakiyun aw sa'id, dan sama ada dia ke syurga ataupun dia ke neraka. Baik. Jadi bila kita katakan usia 4 bulan dah ditiupkan roh, maka ulama sepakat mengatakan bahawa gugurkan janin selepas ditiupkan roh adalah haram. Sebab apa? Dah ada kehidupan. Gugurkan janin setelah ditiupkan roh, maka hukumnya adalah haram. Kan, mereka mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai jenayah yang tidak halal bagi Muslim melakukan, kerana sesungguhnya ia adalah jenayah terhadap benda hidup yang telah sempurna kejadiannya dan ternyata akan kehidupan dia. Dah ada kehidupan janin tersebut, maka wajib bayar diyat, kan, dengan sebab pengguguran tersebut, iaitu sekiranya janin itu gugur dalam keadaan hidup dan kemudian mati, dengan sebab pengguguran tadi, atau sekiranya dia gugur dalam keadaan sudah mati dan dikenakan denda harta benda yang lebih ringan berbanding kes yang pertama. Maksudnya gugur tadi dalam keadaan hidup pun dia kena denda, kena diyat, ataupun digugurkan dalam keadaan janin itu dah mati. Tuan, dia gugurkan dan matilah janin tersebut, ataupun digugurkan hidup kemudian mati, sama je keadaan dia. Tapi perkara ni, tuan-tuan, ulama contemporary, antaranya Dr. Yusuf Qaradawi, yang menyatakan bahawa harus menggugurkan janin jika dipastikan, dulu mungkinlah tak ada, dalam tempoh 4 bulan tak tahu macam mana dalam perut ibu, kan. Sekarang ni 4 bulan, 3 bulan dah tengok dah macam mana rupa dia, ada sakit tak sakit dan sebagainya, kan. Teknologi berubah. Dr. Yusuf Qaradawi bagi tahu, jika dipastikan dalam tempoh tersebut, janin ni tadi boleh mendatangkan mudarat kepada ibu dia, tak? Jika dilahirkan nanti, maka boleh, harus untuk digugurkan. Ataupun jika janin ni lahir nanti, dia akan dapat satu penyakit yang mana ibu bapa ni tak mampu untuk tanggung kesakitan tersebut, juga diharuskan untuk menggugurkan, kan, sehingga mendatangkan mudarat kepada janin ni tadi. Tuan-tuan, maka dia diharuskan dalam keadaan tersebut sahaja. Ini tak ada apa-apa masalah, tiba-tiba nak digugurkan, itu haram hukum dia. Sebab Nabi umpamakan seperti membunuh satu nyawa yang hidup. Maka Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Huzaifah, apabila berlalu genap 42 malam, dalam riwayat yang lain lebih daripada 40 hari, Allah SWT telah mengutuskan malaikat, maka ia pun membentuknya dan menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang-tulang, setelah tempoh 120 hari atau 4 bulan. Baik. Kemudian kita sebutkan juga bagaimana Allah SWT telah nyatakan, Nabi SAW telah nyatakan ketika usia 4 bulan, telah ditentukan amalan kita. Itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Allah Maha mengetahui semua kejadian makhluk sebelum ia diciptakan. Semua perkara yang berlaku kepada makhluk, sama ada iman, taat, kufur, maksiat, bahagia atau celaka, dalam kehidupan tadi dah dinyatakan. Ada manusia itu beramal seperti amalan ahli syurga, baiklah orang ni, tapi akhir kehidupan dia beramal seperti amalan ahli neraka. Dia buat kejahatan, dia murtad dan sebagainya, contoh. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dan ada orang yang hidup dalam kehidupan dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayasbiqu alaihi alkitab, maka kitab mendahului dia, takdir dah ditentukan, dan dia dengan neraka ni ibarat sehasta, hampir sangat nak masuk neraka. Tapi akhir kehidupan dia
Dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan beramal seperti amalan ahli syurga. Akhirnya dia masuk ke dalam syurga disebabkan akhir kepada amalan dia. Baik, Nabi SAW menyatakan kepada kita bahawa itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ali bin Abi Talib, bahawa Nabi SAW telah menyebutkan, tidak ada satu jiwa yang bernyawa kecuali Allah telah tulis tempatnya sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Maksudnya setiap manusia Allah dah tentukan sama ada dia ke syurga ataupun dia ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak boleh kita hanya berpegang dengan kitab yang telah ditentukan oleh Allah? Maksudnya kita hanya berpegang dengan takdir yang ditentukan. Kitab, maksudnya takdir yang ditentukan 4 perkara tadi, pegang dengan tu lah. Tak payah nak pergi kerja, rezeki dah ditentukan tuan-tuan. Tak payah nak susah-susah. Tak payah nak beramal, dah tahu dah kita masuk syurga atau kita masuk neraka. Dah ditentukan. Maka kata Rasulullah SAW, Nabi SAW menjawab, kamu hendaklah beramal, sebab setiap orang dimudahkan untuk beramal dengan apa yang diciptakan baginya. Adapun ahli syurga ataupun ahli kebahagiaan, orang yang baik itu, mereka dimudahkan untuk melakukan amalan yang baik. Adapun ahli kecelakaan ataupun ahli neraka, mereka dimudahkan untuk melakukan amalan ahli neraka. Mereka dimudahkan untuk buat kejahatan. Kemudian baginda SAW membacakan ayat yang bermaksud, fa'amma man a'ta wattaqa. Jelaslah apa, adapun orang yang diberikan apa yang ada padanya jalan kebaikan dan ketakwaan, wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan berikannya kemudahan untuk mendapatkan kesenangan syurga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka sebaliknya orang yang bakhil daripada buat kebaikan, bakhil daripada buat kebaikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, maka sesungguhnya kami akan berikan kemudahan untuk mendapatkan kesusahan dan juga kesengsaraan. Ini maksudnya setiap orang ni akan ditentukan kepada amalan dia. Dia berusaha kepada perkara tersebut. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia yang tentukan apa yang dibuat. Saya tahu tuan-tuan banyak duit, contohlah tuan-tuan boleh belanjakan duit ikut kehendak tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan nak buat kebaikan, nak buat kejahatan, terpulang. Betul? Tapi saya tahu begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi pada kita ilmu, Allah bagi pada kita akal, maka kita tentukan sendiri amal yang kita nak buat. Sama ada pada kebaikan dan pada kejahatan. Maka oleh kerana itu ilmu Allah tidak menghalang ataupun menafikan ikhtiar dan tujuan niat manusia. Ilmu Allah SWT tak menghalang tujuan dan niat manusia itu, kerana ilmu adalah sifat tidak memberi kesan. Ilmu adalah satu sifat yang tidak memberi kesan. Saya tahu tuan-tuan banyak duit, tuan-tuan bolehlah belanja semua, tahu saja. Maka Allah SWT telah perintahkan makhluk agar beriman dan taat, serta melarang mereka daripada kufur dan melakukan maksiat. Maka ini semua adalah dalil bahawa hamba mempunyai ikhtiar dan niat untuk mencapai keinginan dia. Pilihan ada pada manusia. Kalau tidak, maka suruhan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sia-sia, maka itu adalah mustahil. Suruhan Allah jika sia-sia, maka itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan kejadiannya, serta mengilhamkan untuk kenal jalan yang membawa kepadanya kejahatan dan yang membawa kepadanya takwa, maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang bersih dan sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan amal dan iman. Asal manusia itu bersih, dilahirkan dengan
seperti satu kain yang putih, kan? Kemudian dia jaga diri dia dan bersih dan beramal dengan amalan yang baik, bertambah dengan kebersihan dia. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, kusut dan terbenam dengan kebersihannya dengan sebab kekotoran dan juga maksiat yang dilakukan. Maka itu terserah kepada manusia tersebut, kan? Asal kejadian manusia semuanya baik, kan? Dia yang tentukan sama ada dibuat kebaikan ataupun dilaksanakan kejahatan. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi saya nak sebutkan, apabila semua perkara itu telah dinyatakan oleh Nabi SAW, kan? Dalam kehidupan manusia ni ada yang beramal dengan amalan ahli syurga, dan akhirnya pada akhir kehidupan dia boleh beramal seperti orang yang jahat, kan? Beramal seperti amalan ahli neraka, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan ada manusia yang dalam kehidupan dia jahat, kan? Tapi akhir kehidupan dia bertaubat pada Allah dan mati dalam keadaan dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut innama al-a'malu bil khawatim. Maka sesungguhnya setiap amalan itu akan dihitung pada penghujungnya. Maksudnya sesiapa yang ditulis atau ditentukan baginya iman dan taat pada akhir umur dia kemungkinan kufur dan mengingkari Allah Subhanahu dalam tempoh tertentu. Kemudian Allah memberikan taufik petunjuk kepadanya iman dan taat sebelum umurnya berakhir, dan dia mati dalam keadaan demikian, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amal tu ditentukan pada penghujung dia, kan? Dulu tuan-tuan, tak adalah dalam tahun lepas saya ingat lagi, di pusat dakwah tu ada satu pasangan India Muslim, kan? Masuk Islam saya ingat lagi hari Selasa, masuk Islam hari Selasa. Rabu, Khamis accident mati tuan-tuan. Kita rasa dalam tempoh 2 hari tu, apa dosa yang dia boleh buat, dosa yang paling jahat lah, kan? Dia tahu, yalah, bila satu orang kafir masuk Islam, Allah dah ampunkan semua dosa-dosa dia, kan? Ibarat satu orang bayi yang baru dilahirkan. Hari Rabu, hari Khamis accident meninggal tuan-tuan, kan? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu diukur pada penghujung dia, kan? Orang yang uruskan kata mudah uruskan jenazah dan sebagainya, wallahu alam. Itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kemudian Nabi SAW telah ajarkan kepada kita doa, bagaimana untuk kita tetapkan diri kita dalam keadaan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku ke atas agama kamu. Dan kita pun berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan? Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan diri kita pada agama, pada iman kita, pada diri kita dan juga pada agama kita. Dan sesungguhnya Nabi, hati-hati anak Adam berada di antara dua Ar-Rahman, dan dia merubah bagaimana dia kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kan? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepada kamu. Maka kita pun berdoa, supaya Allah tetapkan diri kita dalam keadaan kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu hadis yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, seperti mana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tentukan bagaimana ke perjalanan kehidupan manusia tersebut. Tapi manusia dalam keadaan dia ada akal, dia boleh tentukan, dia boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Maka buatlah segala kebaikan yang diberi kepada kita akal fikiran, maka kita tentukanlah kehidupan kita, kan? Maka perkara itu tadi akan memberi kesan pada akhir kehidupan kita, kan? Kalau kita buat perkara kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita mohon pada Allah supaya Allah matikan kita dalam keadaan kita buat kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kadang-kadang tuan-tuan, kita jangan ingat bila kita tengok satu orang mati tenggelam ataupun lemas, terbakar dan sebagainya, aksiden dan sebagainya, kita rasa kesian orang tu, kan? Tapi kalau dia mati dalam keadaan tersebut, dalam keadaan dia cari nafkah contohnya, kan? Itu adalah salah satu daripada
asbab mati syahid, kan? Bagaimana Khalid Al-Walid, dia menangis dalam keadaan dia mati sebab atas katil, kan? Dia merasakan satu kerugian sebab dia mati atas katil. Kenapalah aku tak mati dalam medan syahid, medan peperangan. Satu orang sahabat Nabi SAW yang mana banyak luka di badan dalam peperangan, tapi akhirnya dia kata bahawa aku mati seperti satu ekor unta yang mati, kan? Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Innamal al-amalu bil khawatim, maka sesungguhnya amalan itu akan diukur pada penghujung dia. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah SWT bagi taufik dan hidayah kepada kita, matikan kita dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. An aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma khtim 'alaina bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum.